السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب إظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. Surah 10 ya. Dan menyuruh pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bernikah. Itu ke? Surah 10. Dan bersabdanya, hai segala orang yang muda. Mafhum hadis. Bernikah, nikah. Barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah, maka hendaklah beristeri. Maka sungguhnya beristeri itu iaitu memejamkan ia akan mata dan memeliharakan ia bagi farajnya. Dan barang siapa yang tiada kuasa beristeri, barang siapa yang tiada kuasa, maka lazimkanlah atasnya dengan puasa. Maka bahasa sesungguhnya puasa itu melemahkan ia akan syahwat. Ini perintah Nabi ya. Nikah ni banyak hukum dia. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram ya, ada yang harus tengok keadaan diri seseorang ya. Kalau nafsunya bersengatan kuat sehingga kalau tak nikah terjatuh dalam zina, dan dia pun mampu bernikah, ada kemampuan, maka jadi wajib dia menikah waktu itu ya. Tapi kalau dia nafsunya tak berapa kuat, boleh tahan, dan dia pun tak berapa nak mampu mana ya, harus saja bagi dia ya. Nak nikah boleh, tak nak tak apa.
Tapi kalau dia memang tak mampu, diri dia tu lemah, tak boleh beri keadilan, kemampuan, nafkah, kemampuan tak ada. Kalau kahwin jadi zalim pada isteri, jadi haram pula dia berkahwin. Ya. Di sini Nabi suruh kahwin kerana Nabi kata berkahwin itu dapat memejamkan mata. Apa maksud pejam mata? Kahwin je pejam mata. Nabi tak boleh berjalan. Ya. Pejam mata makna taklah nak tengok orang lain. Ni dah ada isteri dia. Bila dia keluar, dia nampak sesuatu yang menarik hati dia, dia boleh lari balik rumah. Ya. Tempat nak tunaikan hajat dia tu. Itu makna pejam mata. Kalau tak ada tempat nak tuju, itu nak jadi maksiat tu. Ya. Kalau tak mampu, kata Nabi, naklah kamu berpuasa. Kerana puasa itu melemahkan akan syahwat. Tapi puasa ni bukan setakat sehari dua. Kalau puasa sehari dua tu nak semakin kuat. Ya, dia kerana berterusan. Puasa yang berterusan berbulan-bulan. Ya. Setakat sehari dua hari puasa, makin kuat nafsu kita. Ya. Makna puasa berpanjangan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, yakni akan zuriat, maka sesungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dahulu-dahulu pada hari kiamat. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Ni dah cerita pasal apa ni? Tujuan musannif datang hadis ni untuk apa? Nak cerita pasal isteri yang ingkar dulu. Ia enggan bermadu lah. Ya. Sedangkan nikah tu Allah suruh, Nabi suruh. Tiba-tiba dia ingkar. Ya, daripada atas dulu, mana duduk ni. Dosa yang besar. Lagi terlebih sangat jahatnya itu sebab suaminya beristeri yang lain. Itu yang atas sana. Ya. Hadis ni duk cerita tentang sebab isteri atau perempuan masuk neraka ramai. Ramai perempuan masuk neraka kerana mereka durhaka kepada suami. Dan paling banyak durhaka sebab suami kahwin lain, kata dia. Ya. Sedangkan kahwin ni Allah Nabi suruh. Itu dia datang hadis tu, berbagai hadis tu. Nabi suruh kahwin tu. Tiba-tiba dia ingkar. Tak mahu melihat suami kahwin. Tak reda. Itu jadi dosa. Ya. Sedangkan suami itu mampu. Lain kalau suami itu tak mampu. Ya. Kalau dia kahwin menyebabkan abai rumah tangga, sama ada rumah tangga isteri yang pertama ataupun isteri kedua, tak kira lah, mana-mana jadi abai. Sebab dia tak mampu. Dia mampu hanya seorang, dia ambil dua, jadi terabai salah seorang. Itu tak apalah dia ingkar. Ini ada sebab. Ni suami ni memang mampu dan dia pun layak. Maka bila isteri tadi ingkar, dosa besar. Ya, jadi sebab mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka apabila marah oleh seseorang pada barang yang diredakan oleh Allah Ta'ala,
dan redha pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya, bagi Allah dan Rasul. Nikah tu Allah redha, nikah tu Nabi redha. Tiba-tiba dia tak redha, maknanya dia engkar, dia keluar daripada taat pada Allah dan Rasul. Itu jadi punca dosa besar, ya. Maka adalah hukumnya perempuan yang demikian itu masuklah ia di dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Ta'ala. Wa'iyazbillah. Ya. Segala kaum perempuan, kata musannif, apa yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya, jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini, maka bahasanya sungguhnya jika tidak reda dengan suaminya beristrinya yang lain, maka terkeraslah datang balak padanya dunia dan akhirat. Dia kata tak ada bala lebih besar daripada bala isteri yang tak mau dengar nasihat musannif tadi. Musannif dah nasihat dah, kena reda. Suami nak kahwin, dia tak reda. Dengan tak reda maknanya dia tak dengar nasihat. Tak dengar nasihat itu dia panggil bala yang paling besar. Tak ada bala lain dah lebih besar pada itu, kata musannif. Sebab apa? Sebab bila dia tak dengar nasihat, dia berada dalam laknat Allah. Sama nanti-nanti bala Allah Ta'ala datang kat dia, dunia dan akhirat, ya. Serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari, maka terkeraslah datang bala padanya di dunia dan akhirat. Serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari, maka berapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya, yang tiada kesukaan kerana bernikah suaminya akan perempuan yang lain, maka meringan-ringan ia akan syariat yang tiada harus oleh syarak, yang mengharuskan oleh syarak. Dan apabila meringankan ia akan agama yang suci, iaitu agama Nabi Muhammad SAW, dan secara kufurlah ia, wa'iyazbillah min zalik, ya. Dia tak setuju suami kahwin lain tu, kadang-kadang boleh membawa sampai kepada kufur, kafir. Sebab apa? Nikah tu Allah haruskan. Kalau dia cakap tak setuju tapi hati dia masih menerima, nikah tu harus, tak apa. Tapi tak setuju tu sampai membawa seolah-olah nikah tu memang haram dah. Sedangkan Allah haruskan, ya, bahkan sunnah. Tiba-tiba dia menentang tu seolah nikah tu dah bertukar hukum jadi haram. Dengan dia menukar hukum daripada harus jadi kepada haram, jadi kafir. Ini merukuk hukum syar'i, hukumnya kafir. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata Allah. Tengah ayat yang lain, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Tiga keadaan. Kalau tak kafir, zalim. Tak zalim, fasik. Ya, bila mengubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kafir tu bila dia menolak dan dia beriktikad memang tak harus nikah tu, jadi kafir. Tapi kalau dia menolak cuma waktu dalam keadaan dia menolak itu, dia tak menafikan boleh nikah tu, cuma dia tak membuat nak terima, taklah sampai kafir, kan tak? Dia tak terima, dia tak bagi suami dia nikah, tapi hati dia pun tak menafikan nikah tu boleh.
Ya, dia tak mengubah hukum. Tidaklah jatuh pada kafir, cuma jatuh pada fasik. Tapi kalau dia menolak tu dan hati dia beriktikad yang nikah tu sebenarnya tak boleh, bahkan dia mengatakan haram pula, maknanya dia beriktikad dengan bertentangan hukum syarak, maka jadilah kafir. Ya, kerana telah menolak hukum qat'i. Banyak hari ni orang jatuh murtad tanpa dia sedar. Orang tak sembahyang. Orang tak sembahyang tu tengok, kalau dia tak sembahyang, kalau dia beriktikad sembahyang tu tak wajib, jadi kafir. Tapi kalau dia beriktikad sembahyang tu wajib, dia je malas. Fasik dan zalim. Itu ya hukum yang lain. Hudud dan sebagainya dia tak nak laksanakan. Dah tak nak laksanakan, dia iktikad pula tak wajib, jadi kafir. Kerana hukum hudud tu wajib. Tapi kalau dia tak laksana, dia iktikad hukum tu ada wajib, cuma dia tak mampu laksana, maka dia jadi zalim. Kalau tak mampu, bagilah pada orang lain yang mampu. Dia pegang buat apa? Jadi zalim. Kerana meringan-ringankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja hukum dia begitu. Hukum agama Allah Ta'ala ni, kalau kita tak nak laksanakan, jangan dia beriktikad ya hukum tu tak wajib atau sebagainya. Jangan ada beriktikad bertentangan. Kalau sekadar tak nak laksanakan tu, taklah sampai kafir. Tapi kalau hingga dia menolak hukum tadi, jadilah kafir. Seperti kita belajar menuntut ilmu. Ni kelas-kelas ilmu tengah hari begini ni. Bagi orang yang belum belajar pada ini, wajib belajar. Yang dah belajar tu sunat saja ulang kaji. Tiba-tiba dia beriktikad tak wajib belajar, sedangkan dia belum belajar, yang jadi kafir. Kerana belajar itu wajib. Faham tak? Bukannya payah nak jadi kafir. Nak jadi murtad, mengubah hukum menjadi kafir lah. Dan demikian lagi perempuan yang mengiktikadkan anaya pada barang yang diharuskan oleh Allah Ta'ala dengan dia. Dia beriktikad bila suami kawan lain itu, suami itu menganiaya diri dia, sedangkan Allah haruskan. Itu dosa besar juga. Seolah-olah hukum agama itu zalim. Bila suami lain, kahwin lain, makna suami anaya dia. Jadi seolah-olah Islam menggalakkan orang anaya isteri. Jadi gitu kalau dia iktikad gitu. Sebab tu dosa besar. Islam mengharuskan tu benda yang tak anaya, itu dia harus. Islam tak kereta sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat, mendatangkan kezaliman. Sebab tu suami nak kahwin tak ada syarat-syarat dia. Bila tak cukup syarat, Islam pun tak haruskan kahwin. Ya, Islam suruh kahwin 2-3 tu yang mampu. Bila dah mampu, makna tidak ada penganiayaan di situ. Tiba-tiba isteri tadi masih beriktikad isteri suaminya menanyakan dia, sedangkan isteri suaminya ada kemampuan, maka dia telah menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Seolah-olah dia mengatakan agama tu menggalakkan orang anaya kat orang. Segala kaum perempuan, mengapakah tiada engkau reda dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Tilitlah olehmu, segala perempuan, betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan, hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur. Yazbillah.
dan azab yang mengekalkan ia dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita kepada Allah Ta'ala daripada demikian itu. Ya, dia kena sabar redha lah. Ada kemanisan situ. Mula-mula je kita nampak ya, macam tak boleh nak terima, berat. Kalau dah sabar sampai satu tahap nanti kita dah boleh terima dan faham, jadi satu kemanisan pula. Dapat kerjasama, dapat tolong-menolong, dah sama-sama madu. Ya, mula-mula nampak macam tak boleh terima lah, nak berkongsi. Kalau dah dibiasa lama-lama, dia akan dapat rasa keuntungan dia tu. Segala kaum perempuan. Cerita pasal perempuan je ni. Nanti sampai kaum lelaki pula. Jangan lari pula. Ni masa perempuan dulu. Ni kita muhimah ada cara buat tu lah. Tapi akan sampai dia cerita buat lelaki pula. Segala kaum perempuan, adakah bagimu kuasa mensabar atas panas api neraka? Atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam syurga? Tiada sekali-kali yang demikian itu. Kamu duduk raka kat suami itu, tak reda tu, ya, kamu yakin boleh masuk syurga dengan dosa kamu tu? Kalau tak yakin masuk syurga, kamu masuk neraka, kamu boleh mampu ke tanggung neraka? Faham tak? Kamu durhaka tu maknanya kamu boleh yakin ke boleh masuk syurga dalam keadaan durhaka tu? Kalau tak boleh masuk syurga, ke mana pergi? Neraka. Masuk neraka, kamu mampu ke menanggung api neraka tu? Ya, sebab tu kena reda, bersabar sekejap kat muka bumi ni. Tiadakah engkau takut, hei segala perempuan, akan azab dan seksa api neraka? Maka jikalau engkau syak jua, jika engkau syak, cubalah engkau dahulukan api dunia ini. Kalau kita syak api neraka tu panas tak panas, cuba api dunia ini. Ya, sementara belum lagi datang api neraka jahanam. Kuasakah engkau sabar atau tiada? Ya, ambil api itu, cucuk jari itu, cucuk kat ujung jari je. Ya, belum masuk dalam api lagi, cucuk jari je. Api dunia boleh tahan. Ya, api neraka ni 70 kali panas api dunia. Ya, 3000 tahun dipanaskan api itu. Mula api itu warna merah, panas 1000 tahun jadi warna apa nama? Warna biru. Ya, panas lagi 1000 tahun jadi hitam pula. Ya, panas lagi 1000 tahun jadi putih pula. Ada api yang warna putih. Ya, 3000 tahun api neraka ni dipanas-panaskan. Ya, kalau keluarlah api neraka kat muka bumi ni sebesar biji kurma, hancur. 7 petala bumi, 7 petala langit hancur. Besar biji kurma je. Kalau besar biji sawi, takkan hujan selama-lama sampai hari kiamat. Baru keluar besar biji sawi je. Api neraka tu, ambil besar biji sawi letak kat dunia, panasnya tu membahak sampai kering kontang, takkan hujan dunia ini sampai kiamat. Tengok panas tak panas. Kita hari ni hujan tak turun punya panas dah. Ya, tu api neraka tak ada lagi tu.
Tukang api neraka pasal biji sawi je. Bayangkan kalau api itu besar terus kita duduk dalam dia. Kuasakah kamu sabar atau tiada? Maka sesungguhnya api neraka Jahannam itu terlebih panas dan terlebih keras siksanya daripada api dunia ini, berapa ribu ganda lagi, ribu kali ganda keras dia, azab dia. Dia punya menggelegak api itu 500 tahun dah dengar dah. Tu belum sampai lagi. Duduk 500 tahun nak pergi tu dah bunyi dah membakar api tu. Macam rumah terbakar tu. Pumpang. Belum dah keduk sana tu. Nak pergi ni kena pergi 500 tahun berjalan pun sampai. Dah dengar dah api dia. Ya. Tu. Tolong. Ya. Apinya tak akan bertambah kurang. Dia bertambah besar, tambah besar. Sebab yang menjadi kayunya manusia, orang kafir dan batu-batu berhala. Itu jadi bahan bakaran dia. Wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafir. Neraka Jahannam ni, kalau dicampak gunung Uhud dalam dia hancur. Ya, hancur gunung Uhud tu. Ketahui olehmu, hai segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, apabila tiada reda oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala kamu, ya, segala amal kamu tak diterima. Puasa banyak, sedekah banyak, zikir banyak, baca Quran, tiba-tiba buat suami sakit hati, ya Allah tak terima ibadah kita. Seperti sabda Nabi SAW, barang di mana ada perempuan yang membuat ibadah seperti ibadah Siti Maryam dan anak Siti Maryam anak Imran, mak Nabi Isa AS, ya, Siti Maryam ni pada kecil lagi ibadah, tak? Dia besar dalam masjid ni, duduk dalam mihrab, kecil lagi, dah khidmat di masjid dah, tak ada kerja lain, ibadah je. Mana banyak benar ibadah Maryam, ya, binti Imran ni. Kalau kita boleh ibadah sebanyak ibadah Siti Maryam sekalipun, kata Nabi, padahal tiada reda daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya. Sia-sia je beramal, ya. Tu kalau kita sama dengan Siti Maryam, kita hari ini nak dapat separuh dia pun belum tentu lagi, ya. Siti Maryam amal ibadah tak ada lain, puasa, baca Quran, ya, sembahyang. Situ kerja dia bila kecil, ya. Dijaga oleh Nabi Zakaria AS. Dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan munafik pada lapis yang paling bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa bertaubat, ya, ada taubat, minta maaf balik dengan tok laki dia, ya, minta maaf lah, ya, lama ni aku deraka. Tok laki kata, boleh aku maafkan, nak sign barang ni. Aku nak sign, ya. Bila sign, hapuslah dosa dia. Ada lagi tak sign,
Tak dapat keampunan. Ya. Nak sayang ke nak masuk neraka? Hari ni tak payah dah. Kalau tak payah sayang dah. Memang baru ni tak perlu persetujuan seorang isteri. Cukup syarat je dah boleh. Tak perlu sayang. Habis kalau tak diizinkan, ni perempuan yang ramai-ramai tu siapa nak kahwin dengan dia? Ya. Hari ni nisbah perempuan dengan lelaki dah berapa orang dah? Satu lelaki berapa perempuan? Hari ni di Malaysia. Berapa? Yang terbaru, satu lelaki berapa perempuan? Lebih pada 4 dah nisbah dia hari ni. Ke berapa dia tak ingat, tapi lebih pada 4 dah. Maknanya kalau seorang suami tak ambil 4, ramai dia tak kahwin sampai mati. Takkan tak kesian kat dia? Benar? Ya. Kalau suami ni jenis beriman tak apa juga. Jenis suami yang kuat, kurang kuat iman ni, bila tak boleh kahwin, dia tak tahan. Adalah perkara-perkara yang tak elok dia buat ni. Ya. Lebih lagi zaman sekarang mudah. Ya, maksiat ni bila masuk je boleh berlaku. Ya. Mudah benar nak mencarinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang di mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya dengan muka yang masam, makna muka nak marah, nescaya disuratkan oleh Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan. Oh, banyak. Ya, sebanyak bintang di langit tu tulis. Bukan 1-2 dosanya, sebanyak bintang langit. Berapa banyak bintang? Ya, berapa banyak bintang di langit? Pernah kira? Kalau nak tahu bintang di langit berapa banyak, kira ikan di laut. Dapat kira ikan di laut tu, tahulah bintang di langit tu. Berapa banyak? Ya. Tak dapat nak kira. Banyak tu lah dosa dia. Ya. Maka jika mati ia, perempuan yang derhaka tadi, dahulu daripada reda suaminya, nescaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Wa yazbillah min zalim. Ya. Dan lagi kita baca ya, mudah-mudahan. Dan lagi diciterakan daripada Hasan Al-Basri, Basri atau Bisri, ya. Balik baca Basri, rahimahullah ta'ala, Basrah, bahawa sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, tak tahan duduk lari, tak sabar, ya. Tapi suami tak zalim. Kalau dia lari kerana zalim, tak apalah, lari untuk dapat keadilan. Di belasah adik suami tak tahan, boleh lari untuk ambil keadilan. Ini nak tunggu situ mati pula. Ini suami duduk elok-elok adil gitu, ya. Tak zalim apa, dia lari tak tahan. Nescaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan sembahyang dia, sehingga kembali ia kepada suaminya. Sembahyang tak terima, duduk rumah 40 hari, 40 hari sembahyang tak terima, ya.
Kalau mak mertua duk tahan, mak mertua sekali dosa. Ya, mak dia lah, mak perempuan tu dosa sama. Ya, duk tahan tak nak bagi suami ni, isteri ni balik ke suami. Ada kawan saya pun kahwin kat Terengganu baru ni, saya pergi baru ni. Mak mertua tak bagi isteri dia ikut balik sini. Dah kawan tu mak ambil kat sini seorang-seorang. Kesian dia. Ya. Sebab dia kata suami dia dia kata isterinya tu tak tahan tu, tak biasa keadaan kot, nak kena cari suasana yang selesa dulu baru nak pindah. Habis bagi nikah apa kalau tak nak bagi ikut tu lelaki dah. Ya. Awal tu tak nak bagi ikut tu lelaki, janganlah bagi nikah. Dah nikah dah, saya pergi sekali kenduri ni baru ni 2 minggu lepas. Dia balik seorang kat sini, dia tahan dia mak betul tak nak bagi isteri dia ikut. Dia malas nak bergaduh kat sana, duduk sana isteri. Habis dia duduk kat sini, kau duduk murung itu, duduk mikir isteri dia kat sana. Kananya tu dosa tu, menahan tu. Sampai bila dah kahwin tu, bawah tanggungjawab hak suami, bukan hak ibu bapa lagi. Ya, isteri orang kan. Tu kalau isteri tu tak reda tu, bukan isteri suami tak reda, bukan isteri dia saja berdosa, mak bapak duk tahan dia berdosa sekali. Kalau dia sabar tak boleh, reda sabar, dia maafkan. Kalau orang dulu orang panggil nikah gantung je kalau kita. Dan nikah gantung pula. Kalau nak gantung apa nikah? Betul tak? Nikah gantung ni pasal tu. Ada ke istilah nikah gantung dalam Islam? Ada. Bertunang ada lah. Nikah gantung tak ada. Apa tujuan nikah gantung tu? Nikah gantung tu tak nak buat kenduri dah. Nikah dulu, kenduri kemudian. Lagi tak kenduri itu tak bersama. Begitu. Ni dah kenduri dah. Bukan gantung begitu. Ya, pancung terus. Dah kenduri. Ya. Dah kenduri dah. Nabi dia tak nak pergi ikut suami balik. Alasan dia suruh suami dia kerja kat sana. Kerja kat sana gaji mahal. Suami berhenti sana, mai kerja kat sini gaji murah. Jadi pak mertua tak berhati, dia pujuk suami balik kerja sana pula. Jadi pening kepala tak lagi sini. Nak ikut pak mertua ke nak kerja sini? Dia seronok sini walaupun gaji murah. Ya, boleh duk jaga ibadah dia, boleh jaga apa. Dan ditaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya, dan berkata ia kepada suaminya, perbuatlah olehmu dengan barang yang engkau kehendaki, serta dengan manis muka. Bila dia lari balik tu, lari pada rumah, sembahyang dia tak kena terima, sehingga dia balik jumpa suami dia, letak tangan dekat suami, merayu, ya, minta ampun, maaf. Buatlah ke mana pun, nak watan, nak apa pun, kena reda. Seperti mana isteri Nabi Ayub AS, ya, datang serah diri. Nabi Ayub ambil apa nama, rumput tu, 100 batang, pop sekali.
Watan isi lagi. Rumput-rumput kering tu disusun-susun 100 helai. Ni Nabi Ayub rotan. Jadi 100 rotan lah. Kalau nak pakai rotan 100 kali lebih daripada dia. Tu rumput-rumput mana tu yang ada batang tu. Macam rumput alfalfa tu kan. Ni yang kering tu, dia ambil 100 batang, kumpulkan sekali, rotan dia. Tu hukuman perempuan durhaka lari pada rumah 100 rotan. Hanya sekali itu. Dia kena terima lah. Nabi Ayub buat begitu kepada isterinya yang lari ketika tak tahan. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit. Dan jikalau tiada diperbuat seperti demikian itu, seterkuasanya, kalau dia tak buat gitu, sedangkan dia boleh buat, dia mampu, tapi dia tak buat, tak nak merayu, masih ada ego tu, masih rasa marah lagi. Walaupun balik rumah tu bukan rasa nak insaf, nak apa, masih duduk marah lagi, tak nak tunduk lagi, sombong lagi. Maka iaitu zalim. Kerana zalim kat diri dia sendiri. Dan zalim itu haram dan dikutuki oleh Allah Ta'ala daripada demikian itu. Bila zalim makna tak ada terima lah, taubat dia tadi, maknanya sembahyangnya masih tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia dah kembali ke rumah, tapi perangainya tak nak berubah lagi. Dia kena tunduk, patuh, taslim, serah diri, minta maaf betul-betul, serah, buatlah, nak buat apa pun, nak watan ke nak apa ke, baru Allah terima. Kalau tak buat, sedangkan dia mampu buat, maka dia dianggap orang yang zalim. Sedangkan zalim itu haram, maka bila dia buat benda haram, duduk dalam laknat Allah SWT. Dan lagi hingga akhir, wallahu a'lam, setakat tu insya-Allah kita sambung lagi. Dan lagi citra daripada sabda Ali radhiyallahu anhu hingga akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين، إلهم الملائكة المقربين وحفظ المرسلين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.